Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu lagi, rahasia besar Parti Bersatu, Perikatan Nasional disingkapkan mengejutkan seluruh Malaysia. Seorang adun bersatu yang menyuarakan tentangan terhadap pembangkang, menjelang PRK di Kuala Kubu mendakwa beliau dikhawatiri dihianati parti itu, terutama mereka yang memegang jawatan kepimpinan. Mengimbau kembali rundingan kerusi dalam kalangan komponen Perikatan Nasional PN. Menjelang PRU15 pada 2022, Abdul Rashid Ashari berkata Bersatu dan PAS telah bersetuju untuk bertanding di 7 kerusi parlimen di Selangor. Gerakan pula akan bertanding 4 kerusi, manakala 4 lagi akan dipertahankan oleh penyandang ahli parlimen ketika itu. Pada saat-saat akhir, PAS memutuskan untuk bertanding di Kapar juga. Kerusi yang secara tradisinya milik Bersatu, kata Rashid. Saya berjuang keras untuk Kapar kekal sebagai kerusi Bersatu. Kerana jika PAS mengambilnya, mereka akan mengekalkannya sehingga hari kiamat, katanya. Dr. Halim Ali daripada PAS memenangi kerusi parlimen itu dalam pertembungan 7 penjuru. Rashid berkata, Adun Selat Kelang tidak menyatakan siapa yang akan mewakili partinya di kerusi itu, sekiranya usahanya berjaya. Bagaimanapun beliau berkata Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin, yang juga pengerusi PN, boleh campur tangan tetapi memilih untuk berdiam diri. Apa yang Anda akan lakukan jika Anda berada di tempat saya? Soal beliau. Rashid turut memetik satu lagi peristiwa yang mana katanya beliau mengemukakan 22 nama untuk dipertimbangkan sebagai ketua bahagian semasa masih bertanggung jawab untuk bahagian negeri Bersatu. Menurutnya, hanya 5 dipilih manakala baki tempat diberikan kepada mereka yang sealiran dengan pemimpin tertentu. Kumpulan yang disifatkannya sebagai kartel. Selepas bekerja dengan parti selama beberapa tahun, semua pendapat saya tidak diindahkan dan saya rasa dihianati, katanya lagi. Bersatu ditubuhkan oleh Muhyiddin dan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 2016. Ia didaftarkan pada tahun 2017. Rashid mengisytiharkan sokongan kepada Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari pada Mac tahun ini. Baru-baru ini beliau digantikan oleh bekas Menteri Besar Selangor Azmin Ali sebagai Ketua Bersatu Negeri. Saudara-saudara sekalian, ini memang satu perkara yang paling menarik perhatian kita. Apabila adun ini berani mendedahkan rahsia dan apa yang berlaku sebenarnya kepada Parti Bersatu. Ada satu laporan di sini yang menarik juga untuk saya kongsikan dengan Anda, yaitu duit gelap beli hartanah di Dubai. Dari tingkat 37 bangunan pencakar langit tertinggi di Dubai, istri kepada seorang yang didakwa anggota kartel Bosnia menyiarkan video demi video di TikTok mengenai bangsa puri mewah yang disewa pasangan itu. Sering menampilkan kucing kelabu mereka. Imej-imej itu memberikan petunjuk yang cukup kepada wartawan untuk mengenal pasti lokasi tepat apartemen di bangunan pencakar langit ikonik Burj Khalifa di kota itu. Hartanah itu juga tergolong dalam sasaran penguatkuasaan undang-undang terhadap individu lain. Katindo Nose Okomo, bekas Ketua Syarikat Minyak Negara Republik Equatorial Guinea yang dilanda skandal dan sedang disiasat kena pengubahan wang haram di Spanyol. Okomo juga abang ipar kepada presiden paling lama memerintah sejak rampasan kuasa 1979 di Republik itu, yaitu Teodoro Obiang. Dan keluarganya dituduh oleh pendakwa raya Prancis merompak sumber awam negara Afrika itu yang sangat bergantung pada hasil minyak. Burj Khalifa Tengah, bangunan pencakar langit tertinggi di Dubai, mengaitkan seorang ahli politik Afrika yang disiasat kena pengubahan wang haram dan bekas polis yang ditahan di Bosnia kerana rasuah.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pendedahan paling menarik sekali yang kita peroleh hari ini. Rupa-rupanya, Syed Saddiq Syed Abdurrahman Dedah Azmin pernah nak cantas Mahathir jadi Perdana Menteri pada tahun 2018. Wow. Rupa-rupanya, ini rahsia paling besar Azmin Ali yang ramai tak tahu. Hari ini baru kita tahu. Mungkinkah ini adalah sebabnya Azmin Ali menjadi pengkhianat kepada Pakatan Harapan kerana niat beliau mau jadi Perdana Menteri tak jadi-jadi. Jadi, adakah ini adalah bukti bahawa Azmin Ali memang mahu kuasa sehingga sanggup keluar daripada Pakatan Harapan, bahkan sebagai timbalan Presiden Parti Bersatu? Bukankah itu satu perkara yang paling menjijikkan, yaitu sanggup keluar menjadi pengkhianat semata-mata mau mengejar sesuatu? Syed Saddiq Syed Abdurrahman dalam bukunya mengatakan, Syed Dedah Azmin nak cantas Mahathir jadi Perdana Menteri pada tahun 2018. Syed Saddiq Syed Abdurrahman dalam bukunya Jalan Tegak mendedahkan bahawa terdapat cadangan untuk menjadikan Datuk Seri Mohammed Azmin Ali sebagai Perdana Menteri pada tahun 2018. Menurut Syed Saddiq, cadangan ini telah menyebabkan ketidakselesaan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang ketika itu adalah pengerusi Pakatan Harapan PH. Saudara-saudara sekalian, dalam buku tersebut, Syed Saddiq menjelaskan bahawa ada pandangan daripada pihak Tun Mahathir Mohamad yang menganggap ini sebagai usaha Azmin untuk membelakangkan beliau. Ketegangan ini menyebabkan sedikit tarik tali antara kedua-dua pemimpin tersebut, di mana masing-masing tidak mahu menjadi yang pertama meminta untuk bertemu. Syed Saddiq yang pada masa itu merupakan pegawai kepada Dr. Mahathir, cuba untuk menjadi orang tengah dalam mendamaikan hubungan antara Tun Dr. Mahathir dan Azmin Ali, yang ketika itu adalah Menteri Besar Selangor dan timbalan Presiden PKR. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim masih berada dalam penjara, menjadikan rundingan untuk calon Perdana Menteri sebagai satu isu yang sangat kritikal. Selepas pilihan raya umum ke-14 pada 9 Mei 2018, Dr. Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri ke-7 dan melantik Azmin sebagai Menteri Ekonomi dalam kabinetnya. Namun kerajaan PH hanya bertahan selama 21 bulan sebelum tumbang selepas Dr. Mahathir meletakkan jawatan pada 24 Februari tahun 2020. Pada 30 November tahun 2020, Dr. Mahathir menyatakan bahawa langkah Sheraton yang diatur oleh Azmin bertujuan untuk menghalang PH daripada terus memerintah adalah bukti bahawa Azmin bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri. Dr. Mahathir juga yakin bahawa Azmin telah lama merancang langkah tersebut kerana ia memerlukan usaha yang besar untuk meyakinkan 9 ahli Parlimen PKR untuk menyertai langkah Sheraton. Buku Jalan Tegak yang ditulis oleh Syed Saddiq mengandungi 368 halaman dan menyertakan gambar-gambar istimewa dari zaman kanak-kanaknya sehingga penglibatannya dalam politik. Buku ini juga menceritakan tentang perjalanan Syed Saddiq daripada menjadi penyokong setia Datuk Seri Najib Razak kepada menjadi orang penting dalam usaha menjatuhkan Perdana Menteri tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan dan pengakuan Sanusi paling luar biasa, tapi tak logik akal, tapi panasnya macam kepanasan kuih goreng. Kata Sanusi, Kedah dipaksa jadi miskin. Wow, nak jadi miskin macam mana pula ni Sanusi?
bahkan baru-baru ini sudah memohon maaf dengan Anwar Ibrahim. Sekarang apalagi pula ini Sanusi. Kedah memohon ganti rugi sebanyak 200 juta setahun dari persekutuan berikutan, kehilangan pendapatan demi mengekalkan tanah sawah bagi menjamin keselamatan makanan negara. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur berkata, permohonan ganti rugi itu dianggap munasabah kerana permintaan membangunkan tanah sawah bagi tujuan perumahan, industri dan komersil meningkat setiap tahun. Kita minta 200 juta setahun. Kalau kita bangunkan tanah sawah sedia ada yang diluluskan lebih 10,000 hektar dalam rancangan tempatan daerah RTD, setiap tahun kita akan dapat 100 juta ringgit setahun untuk tanah itu, katanya. Peningkatan permintaan kepada tanah sawah untuk perumahan, industri dan komersil juga meningkatkan cukai tanah. Kita juga ada pelaburan datang. Macam mana kita nak limbangi kehilangan kita dengan permintaan terhadap tanah untuk aktiviti selain padi? Jadi kita minta 200 juta setahun, katanya ketika sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Exco di Wisma Darul Aman di sini hari ini. Muhammad Sanusi berkata Kedah kehilangan cukai pembangunan berkenan dan jumlahnya adalah 100,000 per hektar berbanding hanya RM15 per hektar kerana mengusahakan sawah. Katanya adalah tidak adil untuk membuat perbandingan Kedah sebagai negeri miskin sedangkan negeri ini diarahkan menjadi miskin, kata Sanusi. Sampai masa dibuat perbandingan, dia kata kita miskin. Miskin kerana suruh kami tanam padi. Cukai tanah sawah padi 1 hektar RM15. Cukai untuk tanah industri 1 hektar RM1,000. Itu cukai yang kita lepaskan. Bila saya kata kita dimiskinkan, orang marah. Itu satu jenis paksaan. Kita diarahkan untuk menjadi miskin, kata Sanusi. Tanam padi, tapi orang tak faham, katanya. Muhammad Sanusi berkata adalah menjadi harapan kerajaan negeri agar kerajaan persekutuan untuk berkongsi tanggungjawab bersama-sama melindungi bekalan makanan negara. Pada 4 Mei lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan bersedia meluluskan penukaran status tanah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) kepada pembangunan komersil sebagai salah satu inisiatif membantu meningkatkan pendapatan Kedah yang memainkan peranan besar dalam keselamatan makanan negara. Bagaimanapun, pengerusinya Datuk Dr. Ismail Saleh dilaporkan berkata, tindakan menukar status tanah kepada pembangunan komersil dikuatiri memberi impak besar terhadap jaminan keselamatan makanan negara. Kedah dipaksa jadi miskin, kata Sanusi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini adalah berita paling buruk diterima untuk Parti Bersatu dan Muhyiddin. Bersatu akan hilang sokongan selagi bersama PAS, kata Adun Bersatu. Saudara-saudara sekalian, adakah dengan pendedahan ini Bersatu akan bercerai dengan PAS? Tapi kalau Bersatu bercerai dengan PAS, pergi manakah Bersatu? Adakah Bersatu akan menyertai kerajaan? Atau adakah mereka akan bercerai sepenuhnya dengan PAS? Atau PAS akan menyertai kerajaan perpaduan? Seorang Adun Bersatu yang kini menyokong Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari percaya sokongan terhadap partinya akan terus berkurangan jika kekal sebagai sekutu PAS. Abdul Rashid Ashari berkata, parti yang dilabelkan sebagai terlalu ekstrim itu boleh dipersalahkan atas kehilangan sokongan Bersatu. Beliau berkata ketika PAS berkempen semasa pilihan raya, naratif dikemukakan ialah haram untuk tidak keluar mengundi. Ramai yang tidak suka ucapan seperti itu. Ia sangat ekstrim. Orang Melayu tidak suka, malah ada ahli PAS yang membencinya, katanya lagi. Sambil menegaskan tidak semua ahli PAS bersikap ekstremis atau ekstrim,
Adun Selat Klang itu berkata, segelintir pemimpin yang berpegang kepada pandangan sebegitu menidakkan kerja keras jentera PAS untuk menarik pengundi. Rashid yang berkongsi petas dengan pemimpin Pakatan Harapan PH dalam kempen PRK Kuala Kubu baru-baru ini juga berkata, secara pribadinya beliau tidak mempercayai PAS. Beliau berkata di sebalik semua dakwaannya mengenai agama atau di sebalik semua dakwahnya mengenai agama, parti PAS itu tidak menghormati walaupun ia perjanjian muda. Rashid berkata, ketika PN membincangkan peruntukan kerusi untuk PRU15, terdapat perjanjian bertulis bahwa Bersatu akan bertanding di Kapar dan PAS membuat tuntutan kerusi itu pada saat-saat akhir. Dr. Halim Ali daripada PAS akhirnya memenangi kerusi parlimen itu dalam pertandingan 7 penjuru. Mereka berkata berdosa jika Anda tidak menepati janji, tetapi saya rasa pemimpin PAS merasakan sebaliknya, kata Rashid lagi. Saudara-saudara sekalian, isu kali ini memang sangat menarik. Bersatu akan hilang sokongan selagi bersama PAS. Ada satu dapatan atau ada satu ulasan yang dibuat oleh penganalisis politik mengatakan bahwa 3 pribadi telah menyebabkan kekalahan calon Bersatu dalam PRK KKB baru-baru ini. Antaranya Presiden PAS sendiri, yaitu Abdul Hadi Awang. Kehadirannya tidak menambah, bahkan mengurangkan pengundi kerana ucapannya dan juga pendiriannya yang tidak disukai oleh Ruben Bandar. Selain daripada itu, perkara-perkara lain juga menyebabkan beberapa pihak tidak suka dengan kempen PAS, termasuklah tindakan Taqiyuddin mengatakan bahwa mereka akan melancarkan petisi kalau PN kalah. Pengundi juga tidak benci ugutan seperti itu. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Berbanding bincang soal tahanan rumah Najib, Kabinet lebih perlu iktiraf pandangan Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim sebagai pendirian rasmi kerajaan. Susulan pandangan Anwar Ibrahim bahawa tahanan rumah kepada Najib Razak hanya patut dipertimbangkan selepas semua kes mahkamah berkaitan 1MDB yang sedang dihadapinya selesai, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata, perkara berkenan mungkin akan dibincangkan dalam mesyuarat kabinet akan datang. Katanya, isu tersebut tidak dibincangkan dalam mesyuarat kabinet semalam yang dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Tidak dibincangkan pada mesyuarat kabinet semalam. Mungkin ia akan dibincangkan apabila Anwar kembali ke tanah air nanti, katanya yang merupakan jurucakap rasmi Kerajaan Perpaduan. Perdana Menteri kini berada di luar negara untuk lawatan rasmi dan dijangkakan kembali ke dalam negara pada minggu depan. Sama ada kita suka atau tidak, pandangan Anwar yang dilontarkannya mengenai isu tahanan rumah Najib dalam Forum Ekonomi Qatar beberapa hari lalu adalah merupakan hujah paling logik, sangat munasabah dan menggembirakan rakyat Malaysia. Saudara-saudara sekalian, apa yang menarik perhatian kita ialah sesiapapun yang berakal waras dan kepalanya tak masuk air, pasti dengan senang hati dapat menerima pakai hujah Perdana Menteri ke-10 itu. Memang tidak dapat disangkal bahawa Najib hanya patut diberikan tahanan rumah jika sekiranya semua kes mahkamahnya berkaitan 1MDB telah selesai dihadapinya. Amat tidak masuk akal kalau tahanan rumah diberikan kepada Najib dalam keadaan banyak lagi kes mahkamah masih belum selesai dihadapinya. Saudara-saudara sekalian,
Apa istimewanya beliau, yaitu Najib? Bukankah undang-undang sama di sisi setiap orang? Dengan itu, selain Najib sendiri telah membawa ke mahkamah untuk semakan kehakiman berkaitan tahanan rumah yang dikatakan terkandung dalam titah Edendum Agung ke-16, maka tiada keperluan sama sekali untuk kabinet membincangkan perkara tersebut. Biarkan saja mahkamah membuat keputusan bila tiba waktunya nanti. Namun demikian, kalaupun kabinet merasakan ada keperluan untuk turut ambil bahagian dalam hal berkenan, apa yang perlu dilakukan ialah mengiktiraf serta mengesahkan yang pandangan Perdana Menteri itu sebagai pendirian rasmi kerajaan. Hakikatnya, pandangan Anwar itu bukan satu hujah yang sangat logik dan paling munasabah, tetapi juga menggambarkan bukan sahaja hujah yang sangat logik dan paling munasabah, tetapi juga menggambarkan pemeliharaan terhadap keluhuran undang-undang yang sejati kepada semua rakyat Malaysia. Mana tahu jika selepas ini ada lagi berlaku kes seperti Najib ini, maka dengan pengiktirafan serta pengesahan kabinet terhadap pandangan Anwar itu artinya lebih memudahkan ia dijadikan rujukan pada masa depan. Pokoknya, meski telah menjalani satu hukuman, tetapi selagi ada kes mahkamah lain yang masih belum selesai, memberi tahanan rumah kepada sesiapa jua adalah sangat tidak munasabah. Bagaimana jika selepas diberi tahanan rumah, tiba-tiba didapati bersalah dalam kes yang lain? Cukuplah kes Najib yang satu ini saja membuatkan kita serabut kepala, kata Sabudin.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu tentang kali ini memang panas. Taqiyuddin tak tuduh Anwar homoseksual tapi video diedit, kata PAS. Apa cerita? Sehingga isu ini panas diulang semula. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan tidak pernah membangkitkan isu homoseksual terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim, kata parti itu. Sebaliknya, kata pengarah Jabatan Penerangannya, Nazir Helmi, rakaman ceramah Taqiyuddin sempena pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Baru sebelum ini dikerat pendek, disunting dan dimanipulasi dengan niat jahat. Katanya hasil akhirnya tidak menggambarkan konteks keseluruhan yang hendak disampaikan. Ada netizen menjawab menyelar jawaban daripada PAS ini dengan katanya PAS dah banyak kali cakap dulu, baru minta maaf. Sudah cakap, sudah fitnah, baru minta maaf. Kata netizen, itu sudah sikap PAS, kata mereka lagi. Tapi sejauh mana kebenaran PAS mengatakan ini? Yaitu video yang telah didakwa menghina Anwar Ibrahim dengan isu homoseksual, benar atau tidak? Karena kata PAS, video itu diedit. Dan mudah saja untuk mengetahuinya. Tunjukkan video asal. Mana video asal yang dikatakan video itu telah diedit? Kenapa susah-susah hati? Kenapa susah-susah nak terangkan? Kan lebih mudah serahkan video asal. Serahkan video asal yang dikatakan telah pun diedit itu. Maka dengan itu percayalah orang bahawa video itu sekadar diedit, dikerat, dipotong, disunting dan dimanipulasikan dengan niat jahat. Dan kalau benar video itu telah disunting, pastinya kita akan tahu apa gambaran keseluruhan cerita video asal itu bagi menggambarkan konteks keseluruhan yang hendak disampaikan oleh Taqiyuddin. Terdahulu tersebar video ringkas di TikTok yang menunjukkan Taqiyuddin mendakwa Anwar sebagai pengamal homoseksual tegar.
Nazir berkata penelitian mereka mendapati Taqiyuddin hanya mengulangi apa yang disebut oleh Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin berkenan pembelaan terhadap Anwar akibat dakwaan portal Itali agen Zia Nova. Ketahuilah, ulasan yang disampaikan adalah berbentuk persoalan apabila pihak yang amat berhormat Perdana Menteri ke-10 belum lagi mengambil sebarang tindakan. Sedangkan nama baik seorang Perdana Menteri wajar dibersihkan jika ia adalah sebuah fitnah yang nyata. Itulah kandungan sebenar dalam ucapan penuh tanpa disunting dan ternyata ia amat berbeza dengan fitnah yang sedang berlegar, seolah pemimpin PAS membuat kenyataan berkenan tabiat seksual yang ternyata dilarang dalam Islam, katanya. Menjawab tuduhan itu, Anwar pada Disember 2022 menyindir Hamzah sebagai belum mendapat tarbiyah didikan daripada Presiden PAS, Abdul Hadi Awang. Hadi menghasilkan buku bertajuk Kashaf Mangsa Fitnah tidak lama selepas Anwar didakwa di mahkamah adalah atas berbagai tuduhan pada akhir tahun 1990-an ketika PAS mendukung gerakan reformasi. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil pula berkata laman web yang dipetik Hamzah itu tiada kewibawaan dan tidak dibaca oleh orang Itali sendiri. Dalam kenyataan hari ini, Nazir juga berkata PAS akan meneliti tindakan undang-undang bagi memastikan penyunting video itu mendapat pengajaran. Anwar pernah disabitkan bersalah dalam kes liwat tetapi dia kemudian mendapat pengampunan penuh diraja daripada yang di Pertuan Agong pada tahun 2018. Sebelum ini, pemimpin Popular PAS Muhammad Sanusi Maknor telah disaman oleh Anwar kerana didakwa memfitnahnya dengan dalam kes lewat. Mahkamah memberikan perintah instruksi interpartai bagi menghalang Menteri Besar Kedah itu mengulangi dan menerbitkan semula kenyataan yang didakwa sebagai fitnah itu. Daripada netizen, ada 3 komen yang ditulis. Salah seorangnya Oasis kata, tak betul ke tidak yang punya badan aja yang tahu. Sebaiknya diam aja, jangan hebohkan, jangan hebahkan. Jangan jadi tukang fitnah, jangan jadi tukang jilat. Violet Well kata, apalah kau ni, pusing sana sini, pusing sama sini. Kau sembang, boleh terbang, katanya. Red Parrot kata, portal negara Itali itu tidak berwibawa dan tulisannya tidak boleh dipercayai. Hamzah pernah membangkitkannya di parlimen yang sebenarnya cuba memalukan Perdana Menteri ke-10. Kenapa tidak Taqiyuddin ulang lagi di KKB? Kerana ingin memalukan Perdana Menteri ke-10. Sejak bila pula tak nak jaga nama baik Perdana Menteri ke-10, kata netizen Red Parrot 2782. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.